Terima kasih. Saya punya slide tak banyak, 2 je. 2 slide saja sebab apa yang Datuk dah terangkan tadi tu memang sangat jelas. Saya bukan nak menambah, cuma nak kongsikan sedikit beberapa perkara yang mungkin nanti boleh membantu rakan-rakan guru untuk melihat bagaimanakah pembelajaran bermakna itu dapat berlaku secara operasinya. Bagaimana mengoperasikan pembelajaran bermakna. Okay. Jadi kalau kita lihat Datuk tadi banyak sebut tentang design, reka bentuk. Kenapa kita gunakan perkataan design? Sebab lawan kepada design tu ialah by chance, secara kebetulan. Ya. Jadi kita kena pegang saya pegang satu prinsip, iaitu pembelajaran bermakna tidak boleh berlaku secara kebetulan. Dia mesti dirancang dengan teliti, ya, by design. Perlu direka bentuk. Ya. Jadi pembelajaran bermakna dia tak boleh berlaku secara kebetulan. Walaupun kita rancang, tetapi kita tak rancang untuk membawa kepada apa yang Datuk katakan tadi sebagai AMT tadi tu. AMT, acquire, meaning making dengan transfer. Ingat tak yang Datuk punya slide tadi tu, saya akan banyak rujuk balik kepada apa yang Datuk kongsikan tadi supaya kita dapat faham perkara tersebut. Okay? Dan satu lagi ialah jiwa pendidik itu, kita kena percaya yang yakin bahawa setiap anak-anak ada harga diri, ada maruah diri, ada karamah insaniah, ada karamah, ada dignity. Okay? Semua anak-anak ada potensi. Potensi ini sebenarnya telah dibekalkan sejak lahir. Ya. Malah ada mengatakan dalam kandungan pun potensi itu dah ada, dah mula berkembang. Ada organ-organ yang telah berfungsi ketika anak-anak dalam kandungan. Ya, khususnya dari dengar. Dia mendengar apa yang berlaku di sekeliling dia. Jadi proses pembelajaran sebenarnya sudah boleh berlaku. Maksudnya bagi saya potensi itu saya kaitkan dengan fitrah. Memang manusia dilahirkan dengan fitrah untuk mengembangkan potensi tersebut. Okay. Jadi kalau kita lihat tadi kat mana? Potensi potensi, dan setiap anak-anak ni mempunyai potensi yang berbeza-beza, tak sama. Kalau kita ada anak di rumah, ada cucu di rumah, kita nampak setiap anak-anak kita mempunyai talent, bakat yang berbeza-beza. Potensi ini tak sama. Walaupun lahir daripada ibu dan bapa yang sama. Masing-masing ada potensi yang berbeza. Ini pun sangat penting untuk kita jadikan sebagai asas kepada perbincangan kita. Dan yang ketiga tadi yang Datuk sebutkan tadi ialah dari segi educability. Semua anak-anak boleh belajar dan boleh diajar. Ya, maksudnya semua anak-anak boleh belajar. Tidak ada seorang pun yang terkecuali. Walaupun anak-anak yang berkeperluan, anak-anak yang istimewa, mempunyai keperluan yang khusus kan, tapi mereka pun boleh belajar. Ada cara dia untuk belajar. Jadi saya nak bawa tuan-tuan dan cikgu-cikgu semua untuk melihat jadi bahan ni sebenarnya saya banyak petik daripada, saya gunakan ada 2 bahagian slide itu. Ada 2 bahagian. Yang di bawah itu saya ambil daripada kertas putih yang dibentangkan oleh Michael Fullan dan juga Meryl Onwati dalam sebuah kertas
kertas dia yang penting. Ini yang banyak mempengaruhi cara saya berfikir tentang pembelajaran bermakna, iaitu how new pedagogies find deep learning. Dia cikgu-cikgu sebenarnya boleh download paper ni daripada internet. Ambil je tajuk dia tu, type saja, boleh download. Lebih kurang 99 muka surat je kertas tu. Ya. Tapi nanti baca dan cuba faham. Yang di atas itu saya punya tambahan untuk melengkapkan perbincangan yang akan saya cuba huraikan. Ya. Sebab kalau kita lihatnya, Michael Fullan dia seorang tokoh pendidik yang banyak berbincang tentang change in education, educational change. Dan beliau banyak bercakap tentang ada satu kata-kata yang sering diungkapkan, iaitu dia kata close the gap, raise the bar. Raise the bar, close the gap. Maksudnya fokuskan kepada pencapaian dan penguasaan anak-anak dalam pembelajaran. Ya. Jadi memang itu di antara kata-kata yang sering diungkapkan oleh beliau. Dia kata raise the bar, close the gap, ataupun close the gap, rapatkan jurang dan tingkatkan pencapaian. Itu memang satu perkara yang penting dalam pembelajaran, dalam pendidikan. Cuma bila beliau menulis kertas ini, beliau telah mula membincangkan tentang perlu-perlunya anjakan daripada penguasaan kandungan kepada pembelajaran bermakna. Okey. Kalau kita lihat penguasaan kandungan penting. Kita tidak kata kandungan itu tak penting. Macam yang Datuk kata tadi lah, content centered tu bukannya salah. Kita tak bincang soal-soal ataupun betul. Ia penting. Ya, kandungan itu penting. Cuma sekarang ini bagaimana kandungan tu dapat dikaitkan dengan pembelajaran anak-anak. How to make the connection between the content and the student. Especially the student learning. Bagaimana kita nak buat connection perkara tersebut. Ya. Dalam kalau lihat pada slide di atas tu saya letakkan kandungan. Jadi oleh kerana dia berpusatkan kepada konten, jadi dia menjadi satu fokus yang besar. Okay, size itu lebih. Ini melibatkan fokus. Kita cikgu-cikgu banyak fokus kepada konten. Saya tak kata orang, saya dulu pun mengajar tingkat awal pun begitu juga. Ya, memang kita nak fokus pada konten. Sebab kita nak bawa, kita nak supaya anak-anak kita menguasai konten tersebut. Sebab nanti di akhirnya mereka akan ditanya tentang konten, kan? Dalam peperiksaan, dalam ujian dan sebagainya. Jadi tak, sebab saya kata tadi ini bukan soal ataupun betul. Ya, yang kurang kita berikan perhatian ialah aspek murid itu. Ya, saya ambil dua saja contoh aspek murid, dia banyak sebenarnya aspek-aspek yang lain, tapi saya ambil dua saja aspek berkaitan dengan murid yang penting dalam pembelajaran. Pertama ialah perhubungan, relationship. Ingat, anak-anak ada potensi. Kita percaya semua anak-anak ada potensi untuk belajar. Dan anak-anak juga adalah merupakan social being. Dia makhluk sosial. Untuk belajar, dia perlukan kepada social interaction. Dia perlukan orang lain untuk belajar. Sebab tu kalau kita lihat yang menjadi masalah dalam PDPR sekarang ni ialah masalah aspek ini. Kita tidak ada social interaction. Dan social interaction adalah satu elemen yang penting dalam pembelajaran. Ini saya akan bincangkan di next slide. Yang kedua ialah curiosity ataupun rasa ingin tahu. Semua anak-anak ada benda ni dalam diri dia. It's a built-in. Ada dalam diri dan mereka sentiasa ingin tahu. Kalau kita ada anak kecil ataupun ada cucu, macam kami ni ada cucu lah, saya dengan Datuk ni
Ada cucu kan. Jadi kita tengok cucu kita tu banyak soalan. Soalan ni pun kadang-kadang soalan yang kebat juga. Beraras tinggi. Dia tanya soalan-soalan bukan tentang fakta. Dia tanya soalan konseptual. Ya. Siapa aja dia bertanya soalan-soalan tersebut. Dia tanya kenapa bulan ikut kita. Tadi kita berjalan daripada satu tempat ke satu tempat, tapi bulan tu ikut je kita. Dia tanya kita, Jom nak jawab? Kita susah nak jawab. Ini anak umur 3-4 tahun boleh tanya soalan yang begitu. Bukankah anak itu ada curiosity? Sebab dia dah diberikan fitrahnya begitu. Ya, dia ada curiosity dalam diri dia. Dan curiosity ini sepanjang hayat kita akan ada. Kita pun sekarang pun ada curiosity. Macam kita tanya, agak siapa yang akan nak jadi menteri pendidikan kita yang akan datang, ya tak? Contohlah. Jadi kita pun curious juga. Tengok juga ni WhatsApp ni kok ada berita baru masuk kan. Itu maksud curiosity tu memang ada semua peringkat. Tapi dia peringkat anak-anak, curiosity itu sangat tinggi yang berkaitan dengan apa yang dia lihat di sekeliling dia. Di sekeliling dia. Jadi maknanya kalau pembelajaran anak-anak ambil kira pertama kandungan, yang kedua perhubungan, yang ketiga adalah rasa ingin tahu yang ada. Saya ambil sebab ni saya gunakan model intra. Intra tu rasa ingin tahu dalam diri. Inter tu perhubungan. Kalau ikut Vygotsky dia gunakan istilah intermental dengan intramental. Intermental ni maksudnya social interaction. Ya. Saya tengok dalam chatting tadi ada cikgu mengajar bahasa ada masalah. Mengajar bahasa untuk anak-anak dalam tempoh PDPL. Memang betul sebab dia tak ada social interaction. Sebab untuk belajar bahasa dia mesti ada interaction. Ya. Perlu ada interaction itu. Itu elemen tu dah kurang. Dan kalau kita tak pandai mengolah elemen tersebut, itu yang menjadi anak-anak kita rentan. Ya. Rentan ni maksudnya masalah lah. Dia masalah dalam dia punya pembelajaran. Jadi sebab itu kalau kita hanya fokus kepada konten, kita gunakan ICT. Tapi ICT kita untuk konten. Sesekali je lah kita cuba kaitkan dengan perhubungan, dengan curiosity anak. Tapi bukan menjadi fokus. Ya. Kita juga pedagogi. Kapasiti pedagogi kita adalah kapasiti kepada bagaimana anak-anak itu nak menguasai kandungan. Kita gunakan berbagai-bagai strategi, berbagai-bagai teknik dan sebagainya. Okay? Jadi, macam mana kita nak beralih daripada penguasaan kandungan ini kepada apa yang kita katakan sebagai pembelajaran yang bermakna. Ini saya akan masa sikit lah untuk terang. Okay. Untuk terangkan. Boleh ya? Boleh nampak slide. Maaflah sebab akan ada juga perkataan yang kecil. Ini saya terangkan sedikit tentang kalau kita buat begini. Okay? Kalau kita buat begini. Saya kata tadi konten penting. Kita tak kurang pun konten itu. Kita tak kurang pun sedikit pun. Konten kandungan tu tetap penting. Ya. Cuma kita mengadun. Saya gunakan istilah mengadun. Ya. Rasa ingin tahu, curiosity anak-anak dan juga perhubungan. Sebab tu dalam pembelajaran bermakna ni dia ada model. Kita panggil student learning model. Tapi saya tak bahasa untuk bincangkan dalam sesi kita ini. Okay. Ini saya hanya kita peringkat pengenalan, saya yang terangkan saja. Cuma saya nak sebut sedikit ya, petikan daripada buku Todd Kashdan itu, Curious. Dia ada petik kata-kata seorang ahli social psychologist. Dia kata the importance of curiosity to thought and memory are so extensive that the absence of the curiosity would jeopardize
Ni boleh jeopardize ni, mengkhianati the intellectual development, perkembangan intelektual anak-anak, no less than the destruction of brain tissue. Ya, kalau curiosity itu kita abaikan, dia boleh menjejaskan kemampuan berfikir. There is no human competence which can be achieved in the absence of sustaining interest. Jadi sebab tu mengambil kira rasa ingin tahu anak-anak itu dalam kita merancang pembelajaran, dalam kita mereka bentuk pengalaman pembelajaran, perlu dia ambil kira rasa ingin tahu. Okay? Dia ada cara dia lah, nanti kita akan bincangkan kemudian dalam modul-modul yang seterusnya. Baik. Yang kedua, yang dikata-kata relationship tadi, saya dah sebutkan sedikit. Kalau mengikut Vygotsky, dia kata learning is an inherently social act. Dia adalah merupakan satu tindakan sosial atau social interaction. Okay? Typically constructed with others human. Kita tak boleh belajar sendirian. Kita perlukan orang lain. Sebab tu kita ada istilah dia panggil scaffolding kan. Kita perlu sokongan daripada orang lain. Sebab tu kita ada konsep dia panggil ZPD, Zone of Proximal Development. Kita perlukan modeling. Tengok orang lain buat macam mana dan kita boleh ikut. So semuanya itu, ya, asas tersebut kalau kita adunkan di dalam kita mereka bentuk, saya gunakan istilah mereka bentuk pengalaman pembelajaran anak-anak, ya, maka pembelajaran itu akan berubah. Dia bukan setakat akan menguasai konten, tidak ada masalah. Memang mereka akan kuasai konten, tetapi yang lebih penting lagi dia akan membangunkan potensi ataupun potensi yang ada pada diri anak-anak tersebut. Sebab apa? Sebab dia ada motivasi dalam pembelajaran. Ya? Dalam masa yang sama dia ada sokongan daripada orang lain. Sebab tu kalau tengok model yang di bawah itu, ini yang dicadangkan oleh Michael Fullan dan juga Marilyn Watty itu, kandungan itu bukan setakat untuk dikuasai tapi perlu diterokai. We have to explore. Anak-anak akan menterokai. Kenapa? Sebab dia ada rasa ingin tahu. Kenapa? Sebab dia ada relationship. Dia boleh berkolaborasi dengan rakan-rakan yang lain. Okay? Jadi exploration ni sebenarnya ataupun kita panggil inquiry ni sebenarnya menarik kalau berlaku di dalam bentuk kolaboratif. Ya? Kita akan dalam kumpulan dan sebagainya. Sebab itu dikatakan bersama menguasai dan meneroka kandungan. Okey. Dan anak-anak apabila dia menguasai, sebab kalau dalam DSKP itu ada dua je kan. Dalam DSKP dia ada pengetahuan dan dia juga ada kemahiran. Anak-anak menguasai pengetahuan, anak-anak menguasai kemahiran. Tapi dia tak cukup setakat itu. Dia menggunakan pengetahuan dan kemahiran itu untuk dia mencipta pengetahuan dan kemahiran baru. Ini dipanggil transfer. Dia menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang dia perolehi daripada konten dia tadi itu untuk mencipta pengetahuan dan kemahiran baru. Dan dia gunakan dalam kehidupan seharian mereka. Jadi kalau kita lihat, sebab tu dia mesti kaitkan dengan kehidupan juga. Sebab tu dia punya motor tadi tu ialah engage the world, change the world. Kita tak boleh change the world without engagement with the world. Jadi kita engage the world, kaitkan dengan kehidupan. Sebenarnya pembelajaran untuk apa? Bukan untuk kehidupan. Jadi pembelajaran adalah untuk kehidupan. Kita hantar anak-anak kita ke sekolah untuk mereka berjaya dalam hidup. Itu berkaitan dengan kehidupan.
Cuma kalau kita lihat kalau kita ambil konsep berkebun, sebab saya duduk kat kebun sekarang ni, kita akan menuai apa yang kita tanam. Kita tak boleh menuai sesuatu yang kita tak tanam. Kita tak tanam, dia tumbuh juga, tapi tumbuh benda-benda lain lah, rumput, lalat dan sebagainya. Tapi kalau kita ingin menuai anak-anak yang kita macam mana, kita nak anak kita macam disebut oleh Datuk tadi, yang ada agility, ketangkasan. Okay? Jadi kita boleh olah pengajaran kita untuk menjadikan ketangkasan tu sebahagian daripada proses mereka menguasai kandungan. Dalam masa yang sama, mereka akan menggunakan apa yang telah mereka kuasai itu untuk dia mencipta pengetahuan dan kemahiran baru. Sebab tu kalau kita lihat dalam DSKP, disusun begitu tau. Akhirnya anak-anak kena mencipta something. Dia kena menghasilkan, creating. Kalau dalam belum tu dia kata creating, menghasilkan sesuatu. Dan itu dia peringkat transfer. Dan kalau hanya fakta, ini mengikut sarjana seperti Lynn Erickson, seperti McTighe dan sebagainya, mereka mengatakan bahawa kalau pengetahuan anak-anak hanya pada level maklumat sahaja atau fakta sahaja, dia tak boleh transferable. Kalau nak transferable, at least dia pindahkan fakta itu menjadi konsep. Itu yang kata meaning making tadi itu. Meaning making tadi itu. At least pada tahap konsep. Pada konsep tu kita akan tingkatkan lagi untuk menjadi prinsip ataupun big idea. InsyaAllah lah dalam perbincangan-perbincangan kita yang seterusnya nanti, kita akan detailkan lagi. Saya fikir saya berhenti setakat dulu, Datuk, untuk memberikan peluang dan ruang kepada rakan-rakan guru kita untuk memberi, sebab kita panggil ini sebagai discussion, pencerahan. Jadi kita nak, sangat elok kita dengar jugalah pendapat atau pencadangan dan juga idea daripada rakan-rakan guru kita dan rakan-rakan yang lain.